Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dinowa Channel. So hari ini saya nak buat tutorial dengan anda bagaimana kita lakukan proses untuk menukarkan fuel filter, okey, untuk SYMV F3i. So hari ini saya akan gunakan fuel filter Espada. Okey, so yang ni saya baru beli dalam tempoh PKP ni. Okey, so jadi baru sampai. Jadi kita akan tukar fuel filter hari ini dan kita akan tengok proses yang akan saya lakukan untuk menukarkan fuel filter untuk SYMV F3i. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지. Okey, so untuk tutorial kali ini adalah basic tool yang saya perlukan untuk proses menukarkan fuel filter ni. Okey, yang pertama sekali saya perlukan spanner T saiz 10, saya perlukan screwdriver dan saya perlukan fuel filter yang baru yang mana saya gunakan fuel filter Espada. Tutorial kali ini, okey, apa yang saya nak kongsikan dengan anda. Kalau anda tengok mileage pada motosikal saya ni dah nak mencapai 25,000 km. Jadi ini first time saya tukarkan saya punya fuel filter untuk motosikal ni. So bagi anda yang masih tertanya-tanya berapakah hard maximum untuk fuel filter, yang ni yang dah saya cuba. Okey, maksudnya bila sampai 25,000 km ni memang totally kita punya fuel filter tu memang dah sangat teruk, yang mana saya dapat rasa pada gear 5 motor sedikit semput dan pada timing idle kadang-kadang motor akan mati, tapi tak selalunya berlaku macam itulah. Okey, ini adalah petanda yang anda memang perlu dan wajib tukar anda punya fuel filter. Dan kalau boleh saya nak sarankan kepada anda, seboleh-bolehnya anda tukar fuel filter ni antara range 10 ke 15,000 km. Itu adalah lebih baik lah, bergantung pada kualiti fuel filter yang anda tukar, sama ada genuine ataupun aftermarket. Okey, so yang kedua, yang tips yang saya nak kongsikan dengan anda, kalau anda nak lakukan proses menukarkan fuel filter ni, okey, anda perlu pastikan yang fuel ataupun minyak anda ni berada pada 2 ataupun 1 bar sahaja. Okey, kalau anda mempunyai minyak yang lebih banyak, anda dinasihatkan agar tak menukarkan lagi fuel filter, sebab mungkin minyak anda akan meleleh keluar ataupun overflow daripada anda punya tangki nanti. Proses pertama ni apa yang akan saya buat adalah saya akan buka dulu kita punya bahagian penutup atas ni. Okey, yang ni menggunakan screwdriver saja. Okey, so apa yang perlu kita buat, kita perlu buka satu skru ni. Okey, selepas kita dah buka satu skru ni, kat bahagian bawah ni, okey, nanti kita akan dapati ada 6 skru lah yang perlu kita buka menggunakan T saiz 10. Dan yang perlu kita buka terlebih dahulu adalah 3 skru, okey, yang mengikat bahagian besi ni, okey, sebelum kita buka lagi 3 skru yang selebihnya. Okey, apa yang perlu kita buat, kita perlu tanggalkan ni dulu. Okey, so just tarik macam tu, kita buka ni dulu. Okey. So yang proses yang seterusnya yang perlu kita buat adalah kita perlu buka 3 skru ni. So macam yang saya tunjukkan kepada anda tadi, kita perlu buka 3 skru ni terlebih dahulu. Okey. Okey. Memang bunyi sikit lah, okey, sebab ini memang lock daripada kilang. Okey, jadi memang dia punya kunci tu memang agak ketat lah, okey. Cuma tak terlalu ketat sampai anda perlu gunakan tenaga yang lebih, tak. Ini memang sikit saja, okey, cuma terdapat bunyi. Okey, jadi kita perlu tanggalkan 3 skru dan juga pengikat, besi pengikat ni. Seterusnya kita akan buka lagi 3 skru. Untuk connection wire ni yang tak perlu buka pun tak apa. Okey, apa yang perlu anda buat adalah anda perlu pastikan bila anda buka ni anda perlu berhati-hatilah, okey. Sekarang ni kita dah buka 3 skru. Okay, so anda perlu tengok kedudukan ni memang macam ni. Jadi anda perlu pastikan bila anda pasang balik nanti kedudukan ni memang tak larilah. Okey, jadi lubang ni anda tak perlu marking pun, anda hanya perlu tengok dari segi kedudukan kita punya wire dan kita punya. Sekarang ni kita akan cabut keluar bahagian ni. Okey, yang mana fuel pump kita akan tarik keluar. Kita akan tengok condition kita punya fuel filter yang lama ataupun yang genuine ni. Okey, so kalau anda tengok ni, okey, sekarang ni memang mudah saja, anda tak perlu disconnect apa-apa wire ataupun kabel kat sini. Okey, just tarik keluar macam tu, tapi perlu perlahan-lahan lah. Okey, sekarang ni kalau anda tengok, ini adalah condition kita punya fuel filter setelah 25,000 km. Memang sangat-sangat kotor, yang mana mungkin dia akan block, okey, fuel kita untuk masuk ke dalam fuel pump ni. Jadi memang sangat-sangat
patutlah untuk kita tukar. Jadi kalau sekejap lagi kita akan compare tengok perbezaan antara fuel filter yang genuine ni dengan fuel filter yang aftermarket dari segi dia punya quality dan juga dia punya condition dia punya sponge tu. Okey, so sekarang ni proses kalau kita nak buka ni, kita perlu gunakan screwdriver yang flat ni. Okey, apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita perlu compactkan sedikit bahagian ni. Okey, sebab kita nak keluarkan dia punya filter. Okey, so kalau anda lihat ni, ini adalah filter yang genuine. Okey, so sekarang ni kita nak compare tengok dengan kita punya filter yang baru. Anda yang baru kali pertama menukarkan fuel filter ni, so pastikan kalau anda buka nanti anda perlu pastikan pelik besi ni terkeluar sekali bersama dengan anda punya filter yang lama. Sebab filter yang baru pun memang ada besi ni. So kalau anda tengok besi ni tak ada, anda perlu lihat pada bahagian fuel pump tadi. Sama ada besi ni melekat pada fuel pump tersebut ataupun tak. So kalau anda tengok saiz memang sama, cuma dari segi material kalau anda tengok di sini, saya rasakan material yang genuine ni memang lebih baik lah berbanding dengan material yang aftermarket ni. Jadi kalau anda yang menggunakan fuel filter yang aftermarket ni, mungkin untuk tempoh penggunaan mungkin lebih pendek. Yang mana saya boleh sarankan kepada anda, kalau anda gunakan fuel filter yang macam ni, mungkin anda perlu tukar setiap 10,000 km. Dan kalau anda masih gunakan yang genuine ni, macam yang saya pernah gunakan sekarang ni sampai 25,000 km, mungkin anda boleh gunakan yang genuine ni lebih lama lah. So kalau anda nak beli yang ni mungkin lebih mahal berbanding yang aftermarket ni. So sekarang ni kita akan pasang fuel filter yang baru. So kalau anda tengok ni, pada bahagian ni anda perlu masukkan ke sini. So pada bahagian ni, jadi bahagian ni kita akan masukkan ke bahagian sini lah. So prosesnya macam anda tengok tadi. So kita just masukkan macam tu. Dan kita tekan saja. Anda perlu pastikan anda tekan sampai rapat. So anda tak boleh tekan sedikit sahaja. So anda perlu tekan sampai rapat. Sebab bahagian ni memang kalau tertanggal kat dalam nanti akan jadi masalah lah. So jadi anda perlu tengok sama ada bahagian ni dah rapat ataupun tak. So kalau tengok macam ni, gap hanya sedikit saja macam ni, memang dah masuk habis lah. Tapi kalau anda masih tengok filter ni masih berada jauh daripada body fuel pump ni, anda perlu tolak masuk lagi sampai rapat macam ni. So sekarang ni kita check untuk final check. So sekarang ni kita check memang dah masuk rapat dan so sekarang kita akan masukkan balik. Proses masukkan semula ni pun macam yang kita lakukan tadi. Kita perlu berhati-hati sebab kalau ada bahagian yang terkena, tertanggal dan sebagainya, mungkin akan beri masalah lah kalau anda pasang nanti. Sekarang ni dah masuk. Anda perlu tengok macam saya tunjukkan pada anda tadi. Orientation akan berada macam ni. Kedudukannya, dan kita akan pasang semua 6 bolt screw tadi. Masuk balik ke bahagian ni. Saya akan lock balik. Kita akan kunci balik bahagian ni. Ingat so kalau anda kunci bahagian ni, anda hanya perlu kunci hand tight saja, tak perlu terlalu ketat sangat. Sebab kalau terlalu ketat nanti takut ada bahagian yang akan loose dan kita akan mengalami masalah lah. Sebab skru ni memang anda perlu berhati-hati masa anda kunci, jangan terlalu ketat sangat. Sebab macam saya kata tadi, kalau skru ni loose nanti mungkin bahagian ni akan ada masalah bocor dan sebagainya. Jadi anda perlu berhati-hati semasa anda kunci bahagian ni. So proses menukarkan fuel filter kita dah pun selesai. Sekarang ni memang dah complete. Cuma yang last kali yang saya nak anda lakukan adalah anda perlu hidupkan enjin. Anda perlu hidupkan enjin motosikal anda dulu. Sekarang ni kita akan hidupkan enjin. Setelah anda dah hidupkan enjin, sebolehnya biar dalam tempoh 1 ke 2 minit untuk kita tengok sama ada fuel pump kita berfungsi dengan baik ataupun sebaliknya. Jadi selepas anda hidupkan ni, biar dulu dalam keadaan idle. So kita nak tengok sama ada sebarang masalah ataupun tak. So sekadar ni dulu perkongsian kita untuk kali ni, bagaimana kita lakukan proses untuk menukarkan fuel filter untuk motosikal S1 VF3i. Jadi kita jumpa lagi dalam episod yang lain untuk tutorial yang berikutnya. Assalamualaikum.